Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmuka amin. Amma ba'du. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung perbahasan kitab Mukhtasar Jiddan dalam babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi dalam kelas yang lepas kita dah mempelajari berkenaan dengan alamat rafa' pada waw. Alamatul raf'i bil waw. Dan 2 minggu lepas kita dah belajar alamatul raf'i bil dhammah. Jadi untuk hari ini kita akan masuk tanda rafa' yang ketiga. Tanda rafa' yang ketiga iaitu alamatul raf'i bil alif. Okey. Jadi kita masuk ke bahasan kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma al-alif fatakunu 'alamatan lirraf'i fi tathniyati al-asma'i khassah. المراد من تثنية الأسماء المثنى، والمراد منه ما دل على اثنين بألف ونون في آخره في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر، نحو جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، فالزيدان في قولك جاء الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. والفرق بين المثنى والجمع في حالتي النصب والجر أن الياء التي في المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، وفي الجمع مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد fi kullin min at-tathniyah wal jam'i. Okay, jadi kita masuk perbahasan alamat rafa' dengan alif. Alamat rafa' dengan alif hanya ada satu. Sebelum ni kita dah belajar alamat rafa' dengan waw ada 2 tempat, iaitu jamak mudzakkar salim dan juga al-asmaul khamsah. Tapi untuk marfu'un bil alif, alamat rafa' dengan alif ni hanya ada satu sahaja, iaitu tasniyatil asma'il khassah. Iaitu tasniah asma' maksudnya apa-apa isim yang menunjukkan kepada 2, maka dia adalah rafa' bil alif. Rafa' dengan alif. Adapun ketika dia dihukumkan dengan jar dan juga nasab, maka dia akan nasab dan juga jar dengan ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tasniyatil asma'i khassatan. Maksudnya marfu' bil alif khusus untuk tasniyatul asma', khusus untuk isim yang hanya menunjukkan kepada 2. Okey. Jadi di sini tasniyatul asma' maksudnya adalah ma dalla ala ithnaini bi alifin wa nunin fi akhirih. Apa yang menunjukkan kepada 2 pada ketika dia rafa'. Pada ketika dia rafa' dia menunjukkan dia marfu' dengan alif. Ada penambahan alif dan juga ada penambahan nun. Ada penambahan alif dan juga ada penambahan nun, dan secara tidak langsung penambahan itu menunjukkan kepada 2. Kalau dia tak menunjukkan kepada 2, maka dia bukanlah tasniah. Contoh kita lihat pada kalimah Ramadan. Di hujungnya ada alif nun, tetapi ianya tidak menunjukkan kepada tasniah. Sekalipun ada alif nun di hujungnya. Jadi tasniah ni dia mestilah ada penambahan alif nun di hujungnya dan menunjukkan kepada 2. Okey. Itu pada ketika dia rafa'. Pada ketika dia rafa' dia adalah penambahan alif nun. Manakala ketika dia nasab dan juga jar, dia yang alif tadi akan bertukar menjadi ya. Contoh muslimani, 2 orang muslim, 2 orang Islam, 2 orang muslim. Pada ketika jar dan nasab dia akan menjadi muslimaini. Muslimaini. Okey, kita lihat.
Okey, perhatikan Yang pertama, huma muslimani. Kemudian yang kedua, ra'aitu muslimaini. Jadi pada keadaan ini, huma muslimani, dia pada kedudukan rafa'. Seperti mana yang kita khabarkan bahawa bila ni adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Bila jadi jumlah ismiyah, yang ni secara tidak langsung dia adalah mubtada', yang ni adalah khabar. Okey, mubtada' dan juga khabar. Apabila ini khabar dan dia adalah tasniyah, secara tidak langsung dia adalah khabar hukum sentiasa marfu'. Kita dah sebutkan khabar sentiasa marfu', mubtada' sentiasa marfu', khabar sentiasa marfu'. Okey. Jadi muslimani dia adalah khabar marfu'un bil alif. Di sini dihukumkan marfu'un bil alif kerana dia adalah tasniyatul asma'. Kerana dia adalah tasniyatul asma', isim yang menunjukkan kepada dua. Okey. Adapun pada keadaan dia adalah nasab, seperti contoh kita lihat pada sini, pada kedudukan dia nasab, ra'aitu muslimaini. Ra'aitu muslimaini, saya melihat dua orang muslim. Jadi secara tidak langsung dalam ayat ni dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ni sentiasa kita hukumkan dia sebagai nasab. Nasab mansub. Nanti kita akan pergi satu persatu lah, mauqi'. Jadi di sini dia adalah maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih, secara automatik dia masuk dalam kategori nasab. Okey. Dia maf'ulun bih mansubun. Bila dia mansub, ni menunjukkan kepada dua orang muslim. Yang ni pun dua orang muslim. Tetapi yang ini dia adalah mansubun bil ya'. Mansub dengan ya' kerana apa? Kerana dia adalah tasniyatul asma'. Kerana tasniyatul asma' pada keadaan dia nasab, ketika dihukumkan sebagai nasab, dia adalah mansubun bil ya'. Adapun ketika dia rafa', dia mansubun bil marfu'un bil alif. Okey. Itu yang secara ringkasnya, secara mudahnya. Okey. Jadi kalau kita nak meng'irab huma zai muslimani, jadi kita bahaskan untuk yang rafa' dahulu. Untuk yang nasab ni nanti kita akan pergi dalam perbahasan nasab lah. Okey, muslimani. Okey, mauqi' untuk muslimani, seperti yang kita sebutkan tadi, mauqi' dia ataupun kedudukan kalimah ini dalam ayat adalah sebagai khabar. Okey, jadi di sini adalah khabar. Hukum dia adalah bila dia adalah khabar, maka dia adalah marfu'un. Okey, bila marfu'un, kita nak lihat pada alamat dia, kita perlu tahu sabab ataupun jenis kalimah dia. Okey, ini tadi kita dah tahu dia adalah jenis kalimah tasniyah, kalimah yang menunjukkan kepada dua. Bila kalimah tasniyah, ini adalah kalimah tasniyah yang menunjukkan kepada dua orang muslim, maka dia adalah marfu'un bil alif. Perbahasan yang kita sedang bahaskan sekarang lah. Okey, marfu'un wa alamatu raf'ihi bil alif. Li'annahu, sebab dia kerana apa? Kerana li'annahu musanna, kerana dia adalah musanna. Musanna ni dua lah, sama dengan tasniyatul asma'. Li'annahu al-musanna, kerana dia menunjukkan kepada dua. Okey. Jadi ini secara mudahnya. Okey. Kalau kita pergi contoh yang lain, kita pergi pada contoh yang lain. Okey,
Ja'a az-zaidani. Yang sebelum tadi huma muslimani itu adalah jumlah ismiyah. Jadi sekarang kita tengok jumlah fi'liyah pula. Okey, ja'a az-zaidani, telah datang dua orang Zaid. Telah datang dua orang Zaid. Okey, pada keadaan ni Zaidani dia menjadi pelaku. Ja'a az-zaidani, telah datang dua orang Zaid. Okey, jadi di sini mauqi' dia adalah sebagai pelaku. Fa'il, pelaku. Bila fa'il sentiasa dihukumkan sebagai marfu'un. Okey, wa alamatu raf'ihi al-alifu. Wa alamatu raf'ihi al-alifu marfu'un. Okey, al-alifu. Sebab dia adalah kerana dia adalah li'annahu al-muthanna. Li'annahu al-muthanna, kerana dia adalah dua, menunjukkan kepada dua. Ini sebesar mudahnya begitulah. Jadi kita boleh datangkan dengan apa-apa fa'il yang apa-apa isim yang menunjukkan kepada dua pada yang dihukumkan sebagai rafa', maka dia akan rafa' dengan al-alif, bukannya dengan dhammah, bukannya dengan waw, bukannya dengan nun, tapi adalah dengan alif, khusus untuk tasniyatul asma' semata-mata. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada wa amman nunu. Perbahasan untuk nun. Okey. Alamatul raf'i bin nun. Okey, alamatul raf'i bin nun. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين. هذه الأوزان تسمى الأفعال الخمسة، وتكون النون التي في آخرها علامة على رفعها، فهي مرفوعة بثبوت النون نيابة عن الضمة، فتقول الزيدان يضربان، فيضربان مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وكذا أنتما تضربان، والزيدون يضربون وأنتم تضربون وأنت تضربين. فكل هذه الأمثلة مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون، والألف في الأول والثاني فاعل، والواو في الثالث والرابع فاعل، والياء في الخامس فاعل. Okey. Jadi kita masuk alamat rafa' dengan nun. Boleh disebutkan alamatul raf'i bin nun ataupun alamatul raf'i bi thubutin nun. Jadi sama je, maksud dia sama je. Thubut ni maksudnya telah tetap ataupun pasti ya, nun sabitnya penulisan nun di hujungnya. Okey. Contoh kalimah adalah, jadi untuk untuk nun ini dia hanya melibatkan fil fi'l al-mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tasniyah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir dua, ataupun bersambung dengan dhamir jamak. Dhamir jamak iaitu bersambung dengan waw nun lah, yang bersambung dengan waw nun, ataupun dhamir muannatsah mukhatabah, iaitu dhamir ketika berbicara dengan seorang wanita yang seorang, berbicara dengan seorang wanita, bukan perempuan yang ramai tapi hanya seorang. Jadi disebut sebagai dhamir muannatsah al-mukhatabah. Jadi tiga kategori ini itulah yang dinamakan sebagai al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Jadi kalau kita lihat dalam perbahasan yang sebelum-sebelum ni, dalam pengenalan saya terhadap setiap daripada al-asbab ataupun jenis-jenis kalimah ni, kita dah terangkan mana lawan bagi fi'il
al-fi'lu alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, fi'il mudhari' yang hujungnya tidak bersama dengan apa-apa, lawanan dia adalah al-af'alul khamsah. Kerana al-af'alul khamsah ni dia ada penyambungan di hujungnya selepas daripada kalimah asal tu, ditambah sama ada waw nun ataupun alif nun ataupun ya nun. Dan penambahan tu bergantung pada kalimah tu lah. Okey. Sebagai contoh, kita tengok contoh. Okey, az-zaidani yadribani. Okey, ini adalah fi'il mudhari'. Ingat ya, untuk alamat rafa' dengan nun dia hanya melibatkan fi'il mudhari' sahaja. Satu sahaja, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana di hujungnya ada penambahan. Sama ada waw nun, ya nun ataupun alif nun. Okey. Az-zaidani yadribani. Az-zaidani, dua orang Zaid memukul, sedang memukul. Dua orang Zaid sedang memukul. Jadi di hujung ni ada penambahan alif nun. Ada penambahan alif nun. Okey. Itulah yang kita akan perhatikan. Jadi kalau kita nak meng-i'rab, kalau az-zaidani, kita akan i'rab dia sebagai apa? Okey, ni latihan, saya tak langsung latihan bagi yang sebelum ni. Okey. Okey, az-zaidani ni adalah jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Okey, jadi ni adalah jumlah ismiyah yang dimulakan dengan isim, az-zaidani. Okey, az-zaidani dia dalam jumlah isim. Jadi bila dia isim, secara automatik dia adalah mubtada'. Jadi dimulakan dengan mubtada'. Okey, mubtada'. Jadi di sini mauqi' az-zaidani adalah mubtada'. Bila mubtada', hukum dia secara automatik adalah marfu'un. Okey, marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Okey, apa kita nak tandakan? Kita lihat pada jenis kalimah ini. Jenis kalimah ini adalah kalimah yang menunjukkan kepada satu, dua ataupun jamak. Okey, jadi dia menunjukkan kepada dua. Menunjukkan kepada dua. Kerana apa? Kerana isim ni ada penambahan alif nun di hujung dia. Ada penambahan alif nun dan dia menunjukkan kepada dua. Jadi alamat rafa' dia adalah al-alifu. Mubtada'un marfu'un bil alif, sebab dia li'annahu al-musanna. Li'annahu al-musanna. Ini perbahasan yang kita belajar tadi sebelum masuk kepada alamat rafa' dengan nun. Okey, jadi sekarang ni kita nak alamat rafa' dengan nun. Kita perhatikan pada yadribani. Okey, yadribani dia adalah mauqi' dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'un. Okey. Pada keadaan ni dia adalah marfu'un. Dia adalah marfu'un. Okey. Alamat dia adalah alamat dia adalah thubutun nun. Thubutun nun ataupun nun sahaja. Okey. Sebab dia kerana dia adalah al-fi'l al-mudhari' li'annahu min al-asma'il khamsah. Li'annahu min al-asma'il khamsah, kerana dia termasuk dalam kategori al-asma'ul khamsah. Okey.
termasuk dalam kategori al-asmaul khamsah. Jadi di sini kita boleh bezakan, kalau untuk isim yang dua, kita perhatikan pada alif dia. Ini isim yang dua, Zaidani, menunjukkan pada isim dua. Okey, dua orang Zaid. Kita akan perhatikan kepada alif dia. Adapun untuk fa'il mudhari', kita akan perhatikan pada nun dia. Nun yang akhir ini, kita tak perhatikan kepada alif ini. Okey, kita tak perhatikan kepada alif ini. Kita perhatikan kepada nun. Itu beza dia antara isim dan juga fa'il yang tasniah. Okey. Okey, ini satu contoh. Kita tengok contoh yang lain pula. Yang ini adalah al-fi'l al-mudhari' idza ittasala bihi dhamirut tathniyah. Okey, dhamirut tathniyah iaitu yang dhamir yang fa'il yang bersama dengan dhamir dua, yang menunjukkan kepada dua. Okey, macam mana pula kalau dia bersama dengan dhamir jamak? Okey, kita tengok. Okey, ni dhamir untuk jamak pula. Az-zaiduna yadribuna. Banyak Zaid sedang memukul. Zaid sedang memukul. Okey, jadi ni sama juga, dia adalah mubtada'un marfu'un. Okey, di sini jadi untuk jamak kita dah belajar. Kalau mubtada' marfu', kita tengok jenis kalimah dia adalah kalimah jamak apa ni? Jamak mudzakkar salim. Kerana ada penambahan waw dan juga nun. Kalimah asal dia zaidun. Zaidani, zaiduna. Jadi ni adalah jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim ketika rafa' dia marfu'un bil apa? Dengan waw. Al-wawu. Ini kita dah bahaskan 2 minggu lepas. Marfu'un bil waw. Okey. Kemudian sebab dia li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Okey. Sekarang kita lihat pada yadribuna. Okey. Yadribuna dia adalah al-fi'l al-mudhari' alladhi yattasilu bi dhamir jam'in, yang bersama dengan dhamir jama', dan dia memang termasuk dalam al-af'al al-khamsah. Okey. Jadi di sini dia adalah mauqi' fi'il mudhari' sentiasa akan jadi fi'il mudhari', fi'il mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. Alamat rafa' dia tak boleh bukan dengan waw. Di sini kalau isim menggunakan waw. Di sini kita lihat pada nun dia. Okey. Thubutun nun. Marfu'un bi thubutin nun ataupun marfu'un bin nun pun boleh. Okey. Li'annahu min al-asma'il khamsah. Min al-asma'il al-khamsah. Okey. Jadi ni untuk contoh kalau dia jamak. Kalau dia jamak. Okey, kita tengok contoh yang lain. Kalau dia dia adalah dhamir muannatsah mukhatabah. Dhamir muannatsah mukhatabah.
Okey, anti tadribina. Okey, sebab dia adalah dhamir muannasah mukhatabah, dia adalah seorang, kemudian perempuan dan sedang dibicarakan di hadapan kita. Okey. Jadi anti tadribina. Jadi untuk mengi'rab anti, kita tahu dia adalah mubtada. Okey. Jadi di sini kita tak boleh nak mengi'rab dia dengan kaedah yang biasa. Kerana ni termasuk dalam mabni. Perbahasan ni masuk dalam mabni. Seperti mana pernah diterangkan, kalimah bahasa Arab ni ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab ni perbahasan yang kita sedang bahaskan. Yang mabni ni kita letakkan dia pada konteks ayat yang mana sekalipun, dia tetap dengan baris itu. Boleh kita katakan dia adalah sebagai huruf yang takkan berubah lah. Pendirian dia, baris dia takkan berubah. Jadi dipanggil sebagai mabni. Jadi di sini anti dia adalah jadi dia tak mengikut hukum i'rab yang 4 ni. Jadi nak mengi'rab dia adalah dhamir mabniyun ala al-kasri fi mahalli raf'in mubtada. Okay. Jadi untuk yang anti ni, dia kita jangan lihat pada 4 ni. Jangan lihat pada mauqi' hukum alamat sabab, tak. Untuk menentukan mabni ni, kaedah i'rab dia ni lain daripada yang lain. Okey, dia adalah dhamir mabni. Dhamir ni termasuk dalam kategori mabni lah. Contoh kalimah huwa, anta, anti, antuma, antum. Itu adalah contoh-contoh dhamir yang mana dhamir ini tak akan berubah baris dia walau di mana pun kedudukan dia dalam ayat. Okey. Jadi dia dhamir mabni al-kasri. Al-kasri sebab kita lihat pada ta ini. Ta ini baris bawah, dia mabni al-kasri fi mahal raf'in mubtada. Pada mahal yang mana pada asal dia adalah rafa' kerana berada pada kedudukan mubtada. Ini kan awal kalimah. Awal kalimah adalah mubtada. Jadi andaikan dia adalah fi mahal raf'in mubtada, dan itulah kedudukan dia yang sebenar kalau kita nak mengi'rab. Tetapi cuma dia mabni, kita tak mampu nak mengi'rab dia, tak mampu nak ubah baris akhir dia. Okey. Jadi sekarang perbahasan ni tak perlu kita biarkan. Yang penting kita nak perhatikan pada tadribina. Okey. Tadribina adalah fi'il mudhari' untuk dhamir muannatsah mukhatabah. Jadi dia adalah fi'il mudhari'. Okey, dihukumkan sebagai marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kita perhatikan kepada nun, thubutun nun ataupun an-nun. Okey, li'annahu min al-asma'il khamsah. Li'annahu min al-asma'il khamsah. Okey. Jadi sempurnalah 3 contoh ini. Yang pertama tadi dhamir jama', dhamir tasniyah, kemudian dhamir muannatsah al-mukhatabah. Okey. Jadi kita dah sempurna perbahasan untuk alamat-alamat rafa'. Yang pertama dhammah, yang mana pada ada 4 tempat, iaitu al-ismul mufrad, jama' taksir, jama' muannas, jama' muannas salim, kemudian jamu taksir. Okey. Dan juga fi'il mudhari' alladhi yamtasi bi akhiri syai'un. Kemudian dengan waw pada 2 tempat, iaitu jamak mudzakkar salim dan juga al-asma'ul khamsah. Okey, al-asma'ul khamsah. Kemudian untuk alif tasniyatul asma'. Kemudian untuk nun, alamat rafa' dengan nun hanya ada satu juga, iaitu al-fi'il mudhari' alladhi idza tasala bi dhamiru jam'in aw dhamiru tasniyatin aw dhamiru muannatsatil mukhatabah, atau dikenali juga sebagai al-af'alul khamsah. Jadi benda-benda ni semua kita kena hafal lah, supaya mudah untuk kita mengi'rab setiap kalimah dalam bacaan bahasa Arab kita. Jadi cukup sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita sambung kelas ni pada kuliah yang akan datang. Kalau sebarang persoalan boleh bertanya di ruangan komen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.